Nama diberi Muhammad Azim bin Ismail. Nombor metrik DPZ 20202 4883. Nama saya Azhari bin Husin, DPZ 2020-25612. Nama saya Nurul Afrika binti Muhammad Ismailuddin dan nombor metrik saya DPZ 200025566. Saya Nur Izzati Nadira binti Cik Roslan bernombor metrik DPZ 2002494. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari bin Husin. Saya akan menerangkan mengenai sinopsis filem yang telah kami ambil, iaitu filem Tiga Abdul. Dalam filem ini menceritakan di sebuah negara Iskatan Bola terdapat seorang hartawan yang kaya raya, iaitu Ismet Ulam Raja. Dia mempunyai 3 orang anak, iaitu Abdul Wahab, Abdul Wahib dan Abdul Wahub. Mereka bertiga ini selalu bertengkar sesama sendiri dan ada di antara pertengkaran mereka melibatkan isu harta pusaka selepas kematian ayah mereka, iaitu Ismet Ulam Raja. Dalam filem ini juga telah memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya wasiat dan kepentingan bijak dalam menguruskan harta. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat sin-sin tersebut. Dari kecil sampai dewasa, tak berhenti-henti asyik dengan bergaduh saja. Dengar sini. Kalaulah ayahanda mati, harta-harta ini ayahanda akan serahkan kepada Abdul Wahab. Sebab dia yang tua. Abdul Wahab akan membagi-bagikan harta itu kepada Abdul Wahib dan Abdul Wahub. Wahai adindaku, Abdul Wahib dan Abdul Wahub, Kakanda memanggil kamu kemari ialah untuk membagikan segala harta-harta. Segala uang tunai ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada adinda Abdul Wahib. Berapa banyak uang ayahanda itu? Oh, banyak. 4.500.000 pound sterling. 4 juta? Wah, adinda setuju. Segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estate-estate, factory-factory dan kilang-kilang, rumah-rumah sewa, dan juga stable lumba kuda terpulang kepada Kakanda. Berapa jumlahnya? Oh, tidak begitu banyak. Cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil. Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Buat adinda Abdul Wahab akan diserahkan rumah yang indah dan permai ini kepada adinda. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang dan adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun. Yang bagus. Ini tidak adil. Okey, baik. Pada scene yang anda dapat lihat sebentar tadi, dari segi pembahagian harta mengikut faraid, oleh kerana Ismet Ulam Raja hanya mempunyai 3 orang anak sebagai pewaris, maka pembahagian harta si mati perlulah dibahagi secara sama rata selepas kos pengurusan jenazah dan segala hutang piutang si mati jika ada perlulah diselesaikan terlebih dahulu. Di dalam scene ini juga kita mempelajari bahawa betapa pentingnya ilmu dalam pembahagian harta pusaka. Sebagai contoh, kedua-dua abangnya iaitu Abdul Wahab dan Abdul Wahib mendapat keseluruhan harta bapaknya, manakala si Abdul Wahub hanya diberikan rumah sahaja. Oleh hal yang demikian, hal tersebut menjadi sangat tidak adil bagi Abdul Wahub. Bukan itu sahaja, kita juga diperlihatkan di mana Abdul Wahab tidak menjalankan tugasnya sebagai wasi dengan betul. Wasi adalah seorang yang dilantik oleh pewasiat untuk mentadbir harta pusaka peninggalannya semasa beliau masih hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong Tuan? Ya. Nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah Tuan anak kepada Ismet Ulam Raja? Benar, Tuan. Tuan Abdul Wahab, sebelum Allahyarham Ismet Ulam Raja meninggal dunia, ia telah meninggalkan sebahagian besar dari hartanya kepada Tuan. Harta? Mana ada lagi, Tuan? Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan, dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya, Tuan? Oh, banyak sekali. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta? Ya. Sekarang, kalau Tuan mau urus sendiri, Tuan boleh urus sendiri. Dan jikalau Tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan.
Saya rasa lebih baik Tuan jalankan seperti biasa. Boleh? Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Di dalam scene yang kedua ini, kita dicelitkan lagi dengan penggunaan hibah dalam pengurusan harta pusaka. Walaupun Islam memperkenalkan konsep faraid, namun Ismet Ulam Raja telah menggunakan hibah untuk memberikan kepada Abdul Wahab lebihan harta yang ada di luar negara berbanding abang-abangnya, disebabkan abang-abangnya kurang salah satu syarat, iaitu rushd, iaitu bijaksana. Di antara syarat-syarat wajib bagi pemilikan adalah baligh, mu'allaf, muslim dan rushd, iaitu bijaksana. Bukan itu sahaja, dalam scene ini juga kita dapat lihat di mana Ismet Ulam Raja melantik Peguam Sulaiman Ahlaken sebagai pemegang amanah kepada harta-hartanya yang berada di luar negara. Di sini kita boleh mempelajari bahawa pentingnya melantik orang-orang yang bijak dalam menguruskan harta selepas kematian kita. Wahai kandaku Abdul Wahab dan Abdul Wahid, maafkanlah Adinda. Walaupun perbuatan Adinda ini terlalu zalim, tapi perbuatan ini ialah semata-mata untuk menyadarkan Kanda berdua dan semata-mata untuk mencari keadilan. Maafkanlah Adinda, wahai Kakandaku. Kakanda maafkanlah Abdul Wahab. Kanda juga Abdul Wahab. Dari hari ini Kanda bersumpah Kanda tak mau tamak-tamak lagi. Terima kasih Kanda. Silakan duduk, wahai Kandaku yang mulia. Pengajaran yang boleh kita ambil untuk jadikan sebagai iktibar kepada diri kita, yang pertama ialah kepentingan dalam mempelajari ilmu dalam bidang pengurusan harta seperti wasiat, faraid dan hibah. Hal ini penting untuk kita mempelajari kerana ia dapat mengelakkan diri kita dari ditindas dan ditipu. Contohnya, Abdul Wahab ditindas oleh abang-abangnya dengan pembahagian harta yang tidak adil, dan abang-abangnya mudah ditipu oleh Sadiq Sigaraga yang bertujuan untuk mendapatkan harta-harta mereka. Bukan itu sahaja, surat wasiat juga penting dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan harta pusaka. Contohnya, dalam filem 3 Abdul ini menunjukkan surat wasiat mampu memberikan keadilan kepada waris-waris si mati.